Assalamualaikum dan selamat dekat TV. Apa khabar semua? Hari ni hari Ahad so kita sembang sikit lah vlog kita hari ni. Dan vlog hari ni kita nak cerita minggu yang lepas ni lah, apa yang berlaku. Ada beberapa perkara yang dah berlaku. Dan antara benda yang besar yang berlaku minggu ni ialah of course untuk Malaysia ni lah pelancaran Honda City Hatchback di Thailand. Kita ada buat video semalam ada keluar rangkuman berita, kita ada cerita pasal tu. Jadi Honda City ni kereta segmen B yang kali pertama kita tengok kereta segmen B ada hatchback dengan sedan, dua-dua tak buruk. Biasa kalau kita tengok kalau hatchback tu cantik, sedan dia buruk. Kalau sedan dia cantik, hatchback dia buruk. Tapi yang ni kali ni nampak dua-dua nampak okey, nampak cantik jugalah. Yang in fact yang hatchback tu saya agak berkenan juga. Tapi of course Asia Tenggara ni bukan, katanya lah, bukan market untuk hatchback lah, banyak market untuk sedan. Tapi saya rasa mungkin akan berubah lah. Pasal kalau ada hatchback yang harga berpatutan, mungkin lah lebih ramai orang akan beli lah. Tapi hatchback ni memang harga dia premium sikit lah. Kita tengok dekat Thailand pun harga untuk hatchback tu ada lebih dalam 2-3 ribu lah berbanding dengan sedan varian yang sama. So kat situ mungkin ada isu sikit tentang orang rasa lebih berbaloi beli sedan daripada beli hatchback lah. Dalam kita memang lebih suka sedan kan. Itu satu yang telah berlaku. Dan yang keduanya, ada satu berita mengenai Toyota. Toyota kata dia nak start jual kereta elektrik di Asia Tenggara. Dan dia nak bermula dengan jenama Lexus lah tapi. So nampaknya macam dia nak jual Lexus UX yang elektrik di Southeast Asia. Tapi harga dia tu bermula daripada, katanya lah ni, dia ship out at $120,000 US. $120,000 sini dah dekat $500,000 lah pasal kali 4 lebih kan So nampaknya harga bila Lexus UX elektrik tu datang memang bukan kereta mampu milik lah. Tapi yang bagus ni adalah ada usaha lah. Sekarang nampaknya macam Lexus pun dah rasa macam mereka terpaksa jual, walaupun Tesla belum masuk lagi. Dan syarikat China nampaknya Rover baru ada di Thailand. Rover mula menjual kereta di Thailand. Dan nampaknya Rover yang MG yang apa SUV itulah cukup popular lah. Dan nampak macam it's going to take off lah in some way. Pasal harga pun menarik di Thailand, lebih kurang equivalent RM160,000 lah. Dan range dia pun okey, 350km. Tak tahu real life berapa, tapi at least dia punya claim range 350km. So kalau parah-parah dapat 270, 280, 300 pun, or even if you get like 320 pun decent range lah. RM460,000 Jadi Lexus yang UX tu elektrik tu, harga kalau lebih kurang dalam 400 lebih tu, nampaknya harga dia macam Model 3 long range atau performance lah, dual motor. Kat Malaysia ni katanya harga mungkin 450 lah. Itu grey import lah. Untuk yang standard single motor 390. Itu dekat Vision Motorsports ada satu grey importer ni. Jadi nampaknya untuk kereta elektrik yang premium, it seems that dia orang punya entry level tu macam decent ataupun top end untuk 3 series lah. The C segment punya kereta So that's the seems to be where the price barrier is going to be. Kalau Volvo boleh bawa masuk dia punya elektrik XC40 ke bawah pada tu, dan harga akan turun lagi banyak lah. Pasal kalau katalah XC40 kalau yang full elektrik tu dia masuk kata at 300, low 300, 350, dan harga telah turun sikit dah. Tapi apapun, saya rasa kita punya pintu untuk ke kereta elektrik ni ialah melalui produk-produk yang mampu milik lah. Dan ataupun yang lebih penting lagi sebenarnya ialah produk-produk untuk light commercial vehicle. Produk yang paling, saya rasa paling sesuai untuk convert pergi elektrik sekarang ialah delivery van. Disebabkan sekarang ni banyak benda kita beli online, banyak delivery van. Selalu kita tengok delivery van kecil-kecil hantar barang ke rumah. Dan delivery van tu semua selalunya berjalan satu hari mungkin 300km. Dan kalau ada itu banyak dah tu, tapi saya rasa tak sampai pun, mungkin 150 hingga 200km. Kebanyakannya lah, mungkin ada yang sampai
rasa lebih kurang tu je. Pasal dia kena berhenti hantar jalan lagi, berhenti hantar. So saya rasa jarak perjalanan dia taklah begitu banyak sangat. Pasal kita tengok taksi pun, dia punya jarak perjalanan satu hari paling kuat pun 400 km. So katalah ada delivery van yang dia boleh hasilkan yang ada range lebih kurang 250 km dan harga berpatutan. Untuk syarikat it makes sense because you boleh plan charging station dekat depo dan tak payah bayar petrol lagi dah, dan maintenance cost jauh lebih rendah daripada enjin ICE. So itu saya nampak di mana ianya akan bergerak, dan saya dengar ora-ora ada syarikat yang memikirkan untuk membawa masuk delivery van elektrik daripada China. Jenama yang kita mungkin tak biasa sangat dengar, tapi ada dah di Malaysia ni jenama tu lah. So itu sesuatu yang mungkin akan menggerakkan dunia kereta kenderaan elektrik ni. Dan satu lagi saya pelik, bila setiap kali saya buat posting tentang kenderaan elektrik ni, saya nampak engagement tinggi, ramai orang komen walaupun mungkin views tak banyak. So pada saya ini bermakna bahawa mungkin ramai orang Malaysia belum betul berminat ataupun belum betul ada minat lah ke arah kenderaan elektrik ni, ataupun tak faham ataupun tak tahu. Tetapi mereka-mereka yang minat dia orang agak mendalam. Saya tengok views dia panjang, dia orang tengok sampai habis dan banyak orang yang komen. Dan di situ saya rasa apa yang mungkin orang kurang faham antara benda-benda yang selalu orang komen ialah harga terlalu mahal. Itu memang betul lah, kita tak boleh nak sangkal. Memang betul harga sekarang terlalu mahal untuk menjadi kereta mainstream lah. Pasal ramai orang tak mampu pun nak tengok, nak fikirkan benda tu kan. So tapi benda ni akan turun lah in time, bila kita tak boleh nak cakap lah. Dan yang keduanya, orang rasa macam ini akan merugikan Petronas kononnya sebab kita negara pengeluar petroleum yang besar. Sebenarnya kita bukan negara pengeluar petroleum yang besar. Kita negara kecil je ada, jadi penggunaan petroleum kita tak banyak mana pun. Dan sudah 10 tahun kita sudah menjadi net importer, kita bukan net exporter lagi. Jadi kita punya penghasilan petroleum kita dah sampai mungkin satu tahap plateau dia, dah tak boleh lebih lagi daripada tu ke. Dan kita dah mula import. Memang kita daripada dulu pun kita import, because minyak kita minyak mahal, jadi kita eksport keluar, dan kita import minyak murah daripada Timur Tengah. Tapi volume, in terms of volume, kita sekarang net importer lah. Maksudnya kita import lebih banyak daripada apa yang kita eksport. So ini menandakan kita dah bukan major oil producing country, in the sense that we are not a net exporter lah. So kat situ je kita boleh katakan bahawa Petronas ni sebuah syarikat tenaga. Dia bukan just, dia boleh berubah lah Petronas tu. Dia bukan semestinya hanya syarikat cari gali minyak. Dan saya rasa minyak tu akan terus ada kegunaan dia. Bagai-bagai benda yang kita guna dalam dunia ni menggunakan minyak. So petrol tu pun boleh digunakan sebagai solvent. Samalah bahan lain, diesel semua boleh digunakan sebagai industrial cleaner, macam-macam lah, or just as a fuel. Tapi minyak tu sendiri boleh digunakan untuk berbagai-bagai benda, nak hasilkan plastik dan macam-macam lagi bahan-bahan kimia. Dan juga sekarang ni kalau kita tengok hidrogen pun kebanyakannya synthesize daripada gas, natural gas, daripada LPG. You boleh synthesize hidrogen daripada benda-benda tu. Dan kebanyakan hidrogen industri dan komersial yang ada sekarang ni pun dihasilkan secara itulah, grey hydrogen. Dan so Petronas tak ada isu pun sebenarnya. Saya rasa dia orang boleh continue dengan apa yang dia orang buat. Memang harga petrol tengah jatuh sekarang. Saya rasa itu bukan kerana elektrik, tapi kerana COVID lah, kerana permintaan tu turun. Kita tak ada drive banyak sangat dah sekarang kan. Walaupun dah ada kelonggaran pergerakan, saya tak perlu isi minyak 2 kali seminggu lah. Kalau dulu 2 kali seminggu kena isi minyak, sekarang mungkin sekali seminggu ataupun seminggu setengah sekali isi minyak. So memang ada kurang lah daripada segi penggunaan. Tapi dalam keadaan kita kurang penggunaan bahan api ni pun, saya masih lagi mahukan kereta elektrik lah, pasal maintenance. Dan juga kereta tu dia tak ada moving parts banyak so dia lebih mudah untuk diuruskan lah. Dan satu lagi berita besar ialah bila the European Battery Conference, dia orang jemput sebagai salah satu dia punya tetamu dia ialah pengasas Tesla, Elon Musk. Dan bila ditanya tentang apa yang dia nak lakukan untuk Giga Factory Berlin,
Jadi dua benda lah yang menarik yang disebut di situ, iaitu di mana Tesla percaya bahawa kalau dia nak tarik yang terbaik, that means dia kena bagi orang tu ataupun kumpulan tu menghasilkan produk yang unik untuk pasaran mereka sendirilah. Dia nampaknya Europe akan dapat dia orang punya own unique design in terms of kereta, dan katanya kereta-kereta untuk Eropah akan lebih kecil lah, kerana Eropah dia lebih sesuai dengan kenderaan yang lebih kecil, sana jalan sempit, bandar-bandar lama. So memang kat Eropah apa yang popular ialah hatchback, segmen B, segmen C pun kereta hatchback. So kenderaan yang unik akan dihasilkan untuk Giga Berlin lah. Dan mungkin permulaannya Model 3, tapi lepas tu akan ada model-model sendiri yang menarik untuk Berlin. Sebenarnya berita tu dah lama kita anticipate lah, dan ceritanya harga sekarang lah berapa. Kalau harga kereta tu turun dan dia boleh compete, katalah for example dengan Volkswagen Golf punya harga di Europe, that means kita mungkin akan dapat di sini harga yang lebih kurang lah. Yang kita tak tahu ID3 tu berapa harga dia sekarang kat Europe, 30 rasanya. Mungkin ada the low end version yang bawah pada 30,000. Dan kalau dia Tesla mula menghasilkan kereta pada tahap tu, dan dia lebih penting, because dia akan paksa kereta-kereta syarikat-syarikat lain. Dia akan paksa syarikat-syarikat lain untuk menghasilkan. So kita tengok Opel dah ada Mokka dia. Of course the PSA group is quite big lah in terms of electric product. Dia punya 208e, kereta yang one of the first major model daripada PSA yang keluar-keluar terus dah ada version elektrik. So nampaknya dia orang pun dah on board dah to some extent. Dan I think nampak macam the French is quite far ahead lah of everybody else, especially the PSA group mah. Renault ada dia punya Zoe, dan kita nampak kata mungkin akan ada Megane elektrik yang akan datang tak lama lagi. Bila kita tak pastilah, tapi the Europeans dah start thinking about of course compact electric cars lah. Jepun ni ketinggalan sikit. Nampaknya Nissan yang nampak macam serius sikit lah. But that could be because they are part of the Renault-Nissan Alliance, so dia orang punya filosofi mungkin slightly different, ataupun mungkin dia orang tak ada resources untuk buat research on fuel cell, and that's where Honda dengan Toyota is still thinking about fuel cell lah. So kat situ dia orang punya inilah cara apa yang dia orang nak pertengahkan. So di situ saya rasa apa yang akan berlaku ialah Jepun pun akan mula menghasilkan kenderaan-kenderaan elektrik. Macam Nissan dia punya e-Power tu lah. E-Power tu basically macam kalau you familiar dengan kereta api, kereta api ada diesel elektrik kan. Walaupun ada engine diesel tu tak pernah run turn the wheels. Diesel tu hanya generator, dan generator menghasilkan elektrik tu yang digunakan untuk menggerakkan motor. Kat situ saya rasa ialah apa yang akan berlaku lah di masa depan, di mana akan bergerak ke arah kereta elektrik dengan cara itu. Jadi untuk di Malaysia ni akan ada yang pertama serupa itu ialah Honda City IMMD, itulah City RS yang menggunakan IMMD punya teknologi itu. So IMMD teknologi itu sebenarnya dia pacuan elektrik. Bila pacuan elektrik maksudnya dia memang memutarkan roda tu menggunakan motor elektrik dan bukan menggunakan enjin petrol. Jadi di situlah kita lihat bagaimana kenderaan ini akan boleh menjadi satu cara untuk kita rasa lebih biasa dengan kenderaan elektrik tanpa merisaukan tentang charging, pasal dia bawa dia punya own generator lah essentially kan. So di situ kita rasa ianya akan menjadi kenderaan elektrik tu kita lebih biasa lah, utamanya bila nak pusing balik je. Nak pusing balik. Sebalik lagi ke mana? Nak balik sana. Saya tak perasan kereta ni dah sampai sempadan. Kalau saya tak tahan tu saya tadi. Tak nak patah balik. Mana nak patah balik? Oh, cannot go up anymore. Pasal this is sempadan pergi Pahang already. Oh, you cannot cross the stage yet. Tak boleh. When you can cross? Tak tahu lah.
6 bulan lah kot dia buka balik. Maki. Semua kena patah balik ni. Tahu pun nak join group tu. Habis. So, kita kena patah balik tadi pasal terlupa terlajak sampai ke sempadan padan. Kita tengok dia berhenti kat tepi tadi kan. So, patah balik lah. Anyway, so balik kepada Civic City IMMD. Jadi City IMMD tu ialah kita punya pengalaman pertama lah kereta elektrik basically. Pasal dia punya drive dia mostly elektrik. Hanya lebih pada 100 km sejam baru dia gunakan dia punya engine. And engine tu pun dia terus drive, I think macam ada satu reduction gear dan direct drive macam tu lah. It seems dia tak ada CVT ke apa ke. So itu kita punya akan jadi pengalaman pertama lah orang Malaysia untuk bawa kereta yang dia punya karakter dia macam kereta elektrik. Dan saya rasa that is the sort of powertrain, electric powertrain yang akan jadi commonplace lah untuk kita. Di mana dia punya torque dia lebih kurang dalam 250 Newton and horsepower lebih kurang dalam 130, 140 equivalent. It feels kereta tu walaupun kecil dia akan rasa lebih kurang macam 2.0, 2.5. Itu kereta sedan biasalah. Dan of course untuk kereta yang lebih mampu milik dia akan lebih kecil lagi lah motor dia. Dan tak tahu ke mana harga tu akan pergi. Contoh kalau kita tengok Honda City tu, katalah dia punya harga dia 100 ribu lah, lebih kurang 100 lebih sikit lah 100 lebih sikit, dan bateri dia sekian saiz dia. Nah, kalau kita buang enjin dia tu, enjin petrol yang ada tu, berapa kos enjin petrol tu dan berapa kapasiti tambahan untuk bateri kita boleh dapat as just a mental game kan. So kalau kata kita buang bateri tu dan kita boleh tambah buang enjin tu dan pasang bateri dan boleh dapat range lebih kurang dalam 300 km, does that make sense? If we can get it at the same price lah. If let's say you can get a car like that for 120 lah katalah, ditambah bateri besar sikit, tambah sikit duit so that the battery bila buang enjin tu akan dapat bateri yang dapat range lebih kurang 300 km. Kalau lebih kurang macam tu, then it's something yang memang akan boleh lah make sense untuk kita start fikir untuk beli kereta elektrik, because the running cost memang dah proven lah. Banyak lah kita tengok study running cost much lower, maintenance cost almost tak ada. Tesla punya first service dia 4 tahun setengah after purchase 4 tahun setengah ada first service. Dan servis tu pun hanya melibatkan nak tukar coolant, nak tukar transmission oil ataupun transmission oil lah, and maybe aircon service, tukar filter, macam tu je. Tak ada, there isn't much to be done lah. Brake pad pun setengah kereta lepas 4 tahun setengah tak habis-habis lagi brake pad, sebab pakai single pedal operation, the regen works as braking lah. Dan itulah yang kita sekarang ni tengah perhatikan, adakah bila berapa lama lagi sebelum benda ni akan menjadi realiti. Dan pada saya dah cakap banyak kali lah benda ni akan jadi realiti daripada syarikat pertama yang kenderaan mampu milik lah. Dan Tesla memang bergerak ke arah tu. Saya percaya Tesla bergerak ke arah tu. Senang je kenapa saya cakap Tesla bergerak ke arah tu. Tesla ni dia bermula dengan produk mahal bukan kerana dia nak jadi penjual premium. Saya rasa tidak. Kerana dia nak tarik perhatian kita pasal dia punya cita-cita ataupun wawasan dia ialah bukan untuk jual kereta. Dia katalah, kita tahu betul tak betul, tapi dia kata wawasan dia ialah untuk mengubah pengangkutan kepada pengangkutan elektrik. So dia punya wawasan ni lah untuk menjual 20 juta kereta setahun pada tahun 2030. Dan dia kata 20 juta tu kenapa? Sebab dia akan membolehkan dia menggantikan fleet kereta yang ada sekarang ni, which is about 200 million cars that's on the road. Dia nak kena ganti 1%. Bila dia boleh start ganti 1% a year, then ada peluang lah benda tu akan boleh berubah.
Pasal dia tu kira dia je, dia tak kira orang lain lagi kan. So that's why dia kata dia kalau boleh 21% lah, orang lain 20%. So once they boleh start replacing around 5-10% of the fleet a year, then okay lah. Pasal the whole car industry sekarang, dia punya total volume setahun ialah 80 juta, 80 million. So dia nak ambil dia, so 80 million is like 40% lah. Whatever the car that's on the road is being replaced every year, because it's 200 million cars on the road, and you're replacing 80 million a year. Dan macam tu lah dia akan berkurang. So tak tahu, mungkin lebih dah kereta sekarang kot, tak tahu lah. Tapi apapun, the replacement number yang Tesla nak achieve tu ialah 40% of total industry volume lah. Dan itu akan menjadikan dia syarikat kereta terbesar di dunia lah. I don't know whether orang lain akan duduk diam tengok je kan. So kalau kata Toyota tengok benda tu, dia dah start nak berlaku, I'm sure Toyota akan start lah apa-apa dia punya electric car punya program. Walaupun Akio Toyoda kata Tesla masih lagi eksperimental, mungkin betul for to some extent, because dia punya volume belum betul-betul banyak lagi. But to put it into perspective lah, tahun ni kalau Tesla berjaya jual kata 500-600 ribu kereta, volume ni sama dengan Volvo. It's similar to Volvo. Volvo jual in their best year, I think it was 2017, 700,000 cars. Volvo tak cecah lagi 1 juta. So kalau tahun depan Tesla boleh jual 1 juta, dia dah mengatasi Volvo. So Volvo is considered a mainstream car. Of course not mainstream brand, but I mean the cars are mainstream in the sense that they're conventional lah. So Tesla akan jadi company yang dah dekat nak jadi mainstream lah. Pasal the next step will be like around 2 million cars. 2 million cars, that means you dah macam BMW, macam Mercedes-Benz, and then bila you naik like 3 million plus 4 million tu, then you start to look like you are Mazda, Mitsubishi, you know, Nissan. Once you dah masuk dekat 5 million, then it's already like Honda. How long before that happen, kita tak tahu. Sebab sekarang ni cerita Tesla ni, limitation ni adalah production lah. Production punya limitation tu akan datang dalam bentuk kilang tak ada lah. So bila kita, I think dia orang tengah tengok the development of Giga Berlin dengan Giga Texas, because that is I think the latest model for them lah. Macam mana dia orang nak buat kilang baru So kalau kilang baru tu dah terjadi, dan maknanya kereta tu mungkin akan terpaksa bila kilang baru tu dah dibuka, dia dah tahu berapa cepat dia orang boleh ramp up production, and then dia orang akan have more plans lah for more factories. That's why I rasa sekarang ni time untuk kita sebagai negara ataupun Asia Tenggara ni kena start kena attract Tesla lah, because that is, it seems to me, the future of the car industry. Kalau at least kita cerita Tesla nak datang orang lain, bukan pasal kita nak Tesla sangat, pasal kita nak bila you panggil Tesla, orang lain akan datang juga. Pasal and you have to be there to compete with them. Pasal Tesla pergi masuk kat pasaran orang, dia pergi Germany terus, dia tak pergi pasaran-pasaran yang dia pergi masuk first China. China is the world's biggest auto market, and dia tak pergi main halfway. Dia masuk, dia first car company in the world yang boleh buka kilang di China tanpa local punya partner. Dia buka dia punya sendiri je. Tak tahu macam mana dia buat, dia terus buka. Dan dia tak buka kilang dekat Poland ke East Europe, tak. Dia buka smack in the middle of Germany, dekat Berlin, in the capital of Germany. So dia orang punya plan is to strike fear into the heart of the auto industry. And bila Berlin tu buka, you kena imagine lah Berlin ni betapa dahsyatnya. Awal tahun dulu Berlin tu masih lagi tapak kosong tau. Dan sekarang bulan 11, mesin dah masuk dah. Benda tu dah nak jalan dah, kilang tu dah nak start churning out. Mungkin pre-production cars mungkin bulan depan. And by the first half of next year, kereta will start rolling out of Berlin already in mass pro. So you imagine kalau you Volkswagen, you Daimler, you BMW, tiba-tiba this upstart datang buka kilang pacak depan rumah you sendiri, macam mana you nak rasa? Dia masuk China, dia terus number 1 electric car. Padahal China punya banyak electric car manufacturer, dia masuk tu dia number 1. Pasal apa? Brand dia dah kuat. Tu dekat China. Dekat Germany macam mana? Sekarang ni kekangan kat Germany ataupun kat Europe ialah volume, dia tak boleh nak deliver. Once dia dah buka kilang, and they plan to like have Berlin do like 1 million or 2 million cars. Tak tahu betul ke tak betul. Bila dah full speed, 1 juta kereta,
some kata report kata 2 juta. Saya pun tak apa pasti yang mana satu betul. Tapi but we're looking at least 500,000 next year lah. Maybe, you know, out of Berlin. Maybe tak sampai 500,000 because it's half a year. Maybe they'll still do 300,000 kat out of Berlin. So that still means that dia orang memang boleh jual like 1 juta kereta lah tahun depan. Yang Lexus is already dah start masuk. The heavy foundation semua dah masuk untuk the stamping line. Stamping line tak ada. Untuk stamping line mesti ada lah. And casting line dia orang semua tu. So once the heavy machinery dah masuk, bumbung dah naik, that will start rolling out pickup truck pula. And pickup truck, kalau dia orang berjaya dengan Cybertruck ni conquer the US market, that means nobody is safe. Nobody is safe. The only people who are safe are people who make small cars, because Tesla belum buat kereta kecil. But the moment they start making small cars, because dia orang nak kena buat small car untuk capai target 20 juta tu. Kalau kita tak boleh beli kereta dia tak akan capai target 20 juta. Kalau dia tak buat kereta mampu milik, dia tak akan capai target 20 juta. So dia kena buat kereta macam mana Toyota buat. So Akio Toyoda kata dia orang punya resepi tak banyak, pilihan tak banyak. Well, dia orang akan buat. Sebab kalau tidak, dia tak boleh sampai target 20 juta tu. So dia orang tahu apa dia orang nak kena buat untuk sampai target 20 juta. Tesla ni pelik sikit, dia work backwards and they set the target and they just work backwards macam mana nak sampai target tu. And nampaknya this will happen lah, kan. Cuma kat Malaysia sekarang yang kita tengok perubahan-perubahan yang sedang berlaku ialah contohnya kita dah nampak Honda bawa masuk IMMD. Kita dah tengok Nissan bawa masuk kereta enjin kecil 1 liter 3 silinder, dan Perodua punya new compact SUV pun 3 silinder 1 liter turbo. So saya rasa yang itu juga adalah satu petanda lah, di mana now you're bringing in, Perodua is bringing in the latest in terms of engine technology daripada Daihatsu, pasal nak achieve betul-betul fuel efficient numbers. So bila dia orang dah start benda macam tu, dia rasa tak lama lagi lah dia orang akan start terpaksa gerak ke arah yang hybrid ke ataupun something. Saya tak nampak dia orang boleh continue without thinking about that. And I'm sure ni next time kita ada chance nak pergi duduk dengan dia orang, kita nak kena tanya dia orang lah betul-betul kan, apa dia orang punya rancangan dari segi hybrid tu, sama ada timeline dia is 5 years or 10 years. Saya tak rasa lebih pada 10 tahun untuk menghasilkan kereta elektrik sepenuhnya lah. Tak nampak lah macam mana you boleh survive another 10 years without starting to crank out full electric vehicle. I don't think any car manufacturer boleh survive if in the next 10 years they don't start cranking out full electric vehicle. Pasal there's just no way that's going to survive. Nobody will want an ICE car, because the moment you pernah bawa kereta elektrik sekali, you akan tahu berapa senyap kereta tu and how refined it is. Dia macam bawa kereta yang mewah sangat pasal dia senyap. So, and bila you tengok on top of that, it makes it makes sense dari segi the money lah, you know, economic sense. And there's no, why would you want to buy kereta nak kena beli bila you can just use electricity, and electricity lebih murah lagi. And saya cakap ni macam seolah-olah saya nak membelakangkan industri otomotif yang ada sekarang. Tak, sebenarnya saya nak cakap ni, nak ulang-ulangkan agar semua industri otomotif dalam Malaysia ni cepat-cepatlah convert pergi ke elektrik for selfish reason. So obviously because I nak kereta elektrik yang mampu milik, kan. Bukannya saya kesian kat dia orang apa tak, itu dia punya pasal lah. Because kalau dia orang tak buka, orang lain akan buka. Kalau dia orang tak nak jual, orang lain akan jual. If the Japanese don't want to sell, if the Europeans don't want to sell, the Chinese will sell. Because China, GWM, Great Wall Motors akan buka kilang di Thailand, dan kilang tu ialah buat kereta elektrik. So you bayangkan, bila dah ada kilang kereta elektrik smack in Thailand, apa akan jadi? Takkan dia nak jual kat Thailand je. Kilang tu mesti untuk eksportnya, kan? Mesti untuk eksportnya. Bila dia kira untuk eksport, nak pergi mana lagi? Indonesia dah tahu dia ada banyak nikel, dan dia dah start nak panggil Tesla datang buat bateri kat situ. Tesla ni kalau dia dah buat bateri, dia buka kilang kereta sekali, kan? Once dia dah buka kat Indonesia, apa lagi kita nak dapat lagi lah? Mungkin tak dapat lagi dah kilang tu kat Indonesia lah. Jadi kita akan bawa Tesla from Indonesia, and dia akan design kereta for local market, as to like they're doing in Germany. So kita kena tangkap peluang ni and make sure that kita boleh capitalize ni. Kalau tidak, kita rugilah. Itu sebabnya saya ada ulang-ulang cerita kereta elektrik, pasal perubahan tu dah mula berlaku. You just have to admit it and accept it lah, perubahan tu dah berlaku.
Kalau kita terus nak dengan kereta petrol, benda ni akan merugikan Malaysia, merugikan kita. Sebagai pengguna juga kita akan rugi, sebab kereta elektrik adalah lebih jimat dan ianya lebih bagus, lebih refined, lebih senyap, and overall it just makes economic sense once the battery price go down. Dan kalau betul apa yang Tesla buat tu berlaku, dan dia battery cost turun ke $50 untuk setiap kilowatt, then you know there's nothing else to be said. 5 $50 for every kilowatt, then there's nothing else to be said, you know. And 100 kilowatt battery is only $5,000. $5,000, RM20,000. That's 100 kilowatt battery. Most kereta with 1 kilowatt boleh jalan, kereta kecil lah, kereta yang bukan motor besar, can run like maybe 6-7 kilometers per kilowatt. The more efficient one in the future mungkin boleh run sampai 8 kilometers per kilowatt. That's a range of 700-800 kilometer. I don't think it is even necessary. That's just ridiculous. Which means then kita, if you're looking at a 50 kilowatt battery at it's $2,500. It's RM10,000. RM10,000 is so manageable in terms of the battery lah, kan? So to me that thing is inevitable dan akan sampai dalam masa yang tak lebih daripada 10 tahun. Kalau mungkin 2-3 bulan lepas ataupun tahun lepas, saya ingatkan benda ni akan berlaku dalam 15 tahun, kan? Worst case scenario 15 tahun. Sekarang saya rasa tak lebih daripada 10 tahun. 10 tahun benda akan berubah dah. Akan, even the smallest company yang menghasilkan kereta paling kecil pun, macam Prodwal pun, akan ada kereta elektrik dalam tempoh 10 tahun. Mungkin as a premium version dulu, tapi mereka akan kena ada dah dalam tempoh 10 tahun. Kita akan call nanti kan all this car company, kita nak tanya dia orang macam mana kat Malaysia ni. Okay, sampai situ saja webpage saya hari ni. Kalau awak tengok sampai habis memang best lah. Terima kasih ya. That's the best kind of support. Dan kalau subscribe, terima kasih. Kalau belum subscribe, tolong subscribe. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.